Selamat pagi ya, kita bersama lagi dalam ruang bicara yang dibawakan kepada anda tentunya di Bernama TV, dan sudah pastinya hari ini juga kita memilih satu lagi topik yang cukup penting dan relevan sebenarnya dengan perkembangan semasa, dan kita akan sembang-sembang berkaitan dengan topik ini bersama dengan dua tetamu yang berada di studio, dan kita juga akan cuba menghubungi seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype. Baiklah, topik yang menjadi pilihan kita ialah pelihara keharmonian beragama, perkukuh toleransi, tolak provokasi. Dan sudah pastilah kalau kita melihat tentang apa yang sedang berlaku ketika ini, mungkin ramai yang menyedari bahawa kita perlu melakukan sesuatu, kerana seolah-olah perbuatan menghina agama, perbuatan baik dari segi perkataan maupun fizikal nampaknya semakin menjadi-jadi, dan sekiranya tidak ada tindakan-tindakan tegas dilakukan oleh semua pihak termasuklah kerajaan sendiri, barangkali jika isu ini dibiarkan berterusan mungkin akan membawa akibat yang mungkin boleh mencemarkan bukan saja agama Islam itu secara keseluruhannya, tetapi juga mungkin juga akan memberikan kesan ataupun impak yang cukup buruk kepada negara. Dan dua tetamu yang berada bersama saya di studio untuk bercakap tentang isu ini, kita ingin mengucapkan selamat datang dan jutaan terima kasih kepada yang berbahagia, Dr. Syed Shahrizan Syed Muhammad yang merupakan Ketua Penolong Mufti Penyelidikan di Pejabat Mufti Wilayah Persekutuan. Jadi Dr. Syed, apa khabar? Alhamdulillah. Pertama kali bersama kami ya? Pertama secara di dalam studio. Sebelum tu kita ada hubungi melalui Skype adalah. Skype. Okey. Baik, terima kasih banyak-banyak. Dan kita juga mengucapkan selamat datang semula kepada tetamu regular kita lah sebenarnya. Terima kasih. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz, iaitu penyandang kursi di Institut Raja-Raja Melayu Universiti Teknologi Maram. Jadi Datuk, apa khabar? Syukur alhamdulillah. Sihat ya. Sihat alhamdulillah. Okey. Kita juga akan cuba menghubungi seorang lagi tetamu melalui kemudahan Skype, iaitu yang berbahagia Profesor Dr. Suresh Kumar dari Friendship Group of Inter-Religious Services ataupun FGIS, dan beliau juga merupakan pengurusi lembaga pemegang amanah Yayasan Perpaduan Malaysia. Dan mungkin anda juga yang sedang bersama kami ketika ini di ruang bicara ini ingin berkongsi pandangan dan juga pendapat berkaitan dengan isu ini. Jadi kami juga memberi ruang dan juga peluang kepada anda melalui dua talian yang kami sediakan kepada anda di 03 2697 9767 dan juga 03 26 97 9767. Baiklah, barangkali menarik kalau kita mulakan dulu bersama dengan Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu berkaitan dengan isu ini. Dan kalau kita lihat apa yang berlaku kebelakangan inilah Datuk ya, tindakan-tindakan ataupun tingkah laku yang seolah-olah menghina terutamanya agama Islam sendiri, seolah-olah semakin berleluasa, dan ianya seolah-olah berlaku semacam tidak terkawal dan sebagainya. Malah baru-baru ini pun kita dikejutkan dengan apa yang dilakukan oleh stand up comedian misalnya, yang juga melakukan sesuatu yang tak seharusnya berlaku. Tetapi kalau kita lihat daripada perspektif perlembagaan negara itu sendiri, apa yang Datuk lihat kenapa ini berlaku, dan apa yang perlu dilakukan sebenarnya untuk cuba menyekat daripada perbuatan seperti ini berleluasa sebenarnya, Datuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk semua para penonton ya. Pertama, kalau kita bercakap tentang tingkah laku masyarakat lah ya. Maknanya tingkah laku itu sebenarnya telah dianggap sebagai satu perkara yang perlu dikawal. Oleh itu kita memerlukan undang-undang. Jadi bagi sebuah negara sememangnya kita mempunyai undang-undang. Dalam hal berkaitan dengan tingkah laku yang berkaitan agama ini pula, kita juga meletakkan panduan, garis panduan dalam bentuk perundangan. Apakah tingkah laku yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Selain daripada itu, kita juga meletakkan juga satu kebebasan untuk masyarakat untuk bersuara, menyampaikan pendapat atau berhimpun. Semua itu diberikan kepada rakyat dan rakyat negara kita ini lah, semua warga negara. Jadi dalam konteks tingkah laku sehingga menyebabkan suatu undang-undang itu
Maknanya kita ada undang-undang, tapi jika tingkah laku itu telah melanggar peraturan di dalam undang-undang itu, maka ia menjadikan suatu perkara yang dianggap sebagai bercanggah dengan undang-undang. Jadi bagaimana undang-undang itu beroperasi? Dalam mungkin saya boleh sentuh dulu dari segi salah silah kewujudan undang-undang itu. Kita di Malaysia ni kita mengamalkan dua sistem perundangan, iaitu kita ada undang-undang berkaitan dengan agama Islam ni, kita ada undang-undang kesalahan syariah lah. Saya mengambil contoh wilayah persekutuan lah ya. Kita ada akta kesalahan syariah. Dan kemudiannya ada satu lagi undang-undang pada peringkat federal, itu persekutuan tu, kita ada kanun kesiksaan. Mungkin akta hasutan juga boleh termasuk dalam konteks bergantung kepada fakta lah. Sekiranya ia menghasut untuk orang membenci agama, penganut agama dan sebagainya. Jadi kita ada undang-undang kepada dua peringkat itu. Undang-undang ini berjalan serentak. Jadi tingkah laku manusia ataupun warga negara, bukan warga negara, perlu dikawal ataupun ada undang-undang yang mengawalnya. Jadi kita tak dari situ, dari segi undang-undang lah, ya. Tapi dari segi faktor kenapa ianya berlaku, kenapa tingkah laku sebegini berlaku, ya, ini pada pemerhatian saya ia adalah berkaitan dengan perkembangan juga dari segi sains dan teknologi, dari segi pendidikan, ya. Sosial masyarakat itu berubah. Kalau dahulu mungkin kita tidak akan terbayang bahawa ada seorang yang menghina agamanya sendiri, contohnya. Kita tidak terbayang. Kalau persoalan antara berlainan agama tu mungkin. Tapi di Malaysia ni atau di tanah Melayu ni dulu kita tidak dah suatu yang biasa, bukan suatu kebiasaan bagi masyarakat Malaysia untuk mempersendakan agama, untuk mempersoalkan mana-mana agama. Bahkan kita mempunyai kebebasan agama, dan setiap agama itu diberikan peluang untuk menggunakan tanah dan wang ataupun kemudahan-kemudahan untuk mengamalkan ajaran agama mereka. Jadi di sini tingkah laku itu berubah, tapi dalam konteks sosialnya berubah, tetapi dalam konteks perundangannya kita telah bersedia sebenarnya. Kita telah ada undang-undang dalam konteks perlembagaan itu sendiri, dan undang-undang yang diterima pakai tidak mengira penganut agama, dan untuk orang Islam itu sendiri yang menggunakan undang-undang untuk mengawal tingkah laku manusia berkaitan dengan penghinaan terhadap agama. Bagaimana pandangan Dr. Said sendiri, kenapa isu seperti ini tiba-tiba begitu menjadi-jadilah, saya gunakan istilah, dan kalau dibiarkan macam Datuk pun sebut bahawa seolah-olah menghina ataupun tingkah laku penghinaan terhadap agama itu semakin berleluasa sebenarnya. Jadi di mana kelemahannya, di mana kenapa ini berlaku? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Tuan Dija Syarkawi, panel Datuk Syam Rahayu. Jadi punca yang kalau kita boleh lihat dari segi sudut kesedaran itu sendirilah, tentang kepentingan untuk menjaga keharmonian itu sendiri, ataupun dalam erti kata sebagai manusia ni lebih suka ikut emosi. Dia rasa geram ataupun dia rasa tak puas hati. Mungkin berlaku yang kalau kita lihat yang baru-baru ni, kes stand up comedy itu yang dilakukan oleh seorang perempuan yang kita kata nak kata kurang pendidikan agak mustahil, sebab pendidikan latar belakangnya didakwa menghafal Al-Quran 15 juzuk, satu pendidikan yang saya rasa cukup tinggi lah, bukan sekadar asas-asas saja. Tapi dari segi sudut keadaan keliling itu sendiri, ataupun sebab rasa terkongkong ataupun pengaruh keliling itu sendiri, ataupun seperti mana disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa dzaril ladzina ittakhazu dinahum la'iban wa lahwan wa gharrathumul hayatud dunya, yang mana Allah kata pada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, jauhilah golongan-golongan yang menjadikan agama ni bahan mainan dan ketawa, yang mana mereka ini ditipu daya dengan kehidupan dunia. Jadi sebab keadaan keliling, dia kawan dengan pengaruh-pengaruh golongan yang suka melakukan komedi yang terlalu lawak. Lepas tu berkawan dengan seseorang yang mana golongan ini memang suka
menghina agama, menghina bangsa dan sebagainya. Seolah-olah kalau nak masuk dalam tim kami, you mesti hina agama, you mesti hina agama sendiri. Sebab itu dalam Al-Quran Allah kata yang menghina agama, yang menjadikan agama mainan dan gurauan, yang mana mereka ini tertipu daya dengan kehidupan dunia. Maksudnya berlebih-lebihan dalam dunia ni, sampai nak jaga hati somebody ataupun beberapa kelompok tertentu, dia mesti buat macam tu. Nak masuk dunia barat, you mesti di Islamofobia. Ini satu benda yang kita kata selain daripada kesedaran, pendidikan itu sendiri dan keadaan sekeliling tu, siapa kita berkawan, dengan siapa kita bergaul, itu perlu dilihatkan. Sebab apa? Nabi pun bagi pesan kepada kita sendiri tentang siapa kita kawan, agama kita, siapa kita kawan. Al-maru ala dini khalilih. Seseorang itu nak tengok agama dia, penghayatan agamanya, kehidupannya, tengok dengan siapa dia kawan. Sebab itu pengaruh itu sendirilah. Okey, kita juga nak dapat pandangan daripada Profesor Dr. Suresh Kumar dari Friendship Group of Inter-Religious Services yang telah pun kita cuba hubungi melalui kemudahan Skype. Jadi mungkin kita boleh tanya tentang pandangan Profesor Dr. Suresh berkaitan dengan isu ini. Halo Dr. Suresh. Yes, boleh sudah boleh dengar. Okey, good. Okey, buat permulaan ini barangkali Prof Dr. Suresh, kita nak tahu jugalah tentang apa sebenarnya peranan yang dimainkan oleh Friendship Group of Inter-Religious Services ini ataupun FGIS ini sebenarnya. FGIS ini telah pun ditubuhkan 20 tahun. Dan sejak pertubuhan FGIS ini dianggotai oleh 5 kumpulan agama, iaitu yang mewakili agama Islam ialah Angkatan Belia Islam Malaysia, Council of Churches yang mewakili agama Kristian, Buddhis Mahavira mewakili agama Buddhis, dan kemudian Guru-Guru Council, Malaysian Guru-Guru Council dan Hindu Sanggam, dan juga Hindu Seva Sanggam. Jadi kumpulan ahli-ahli daripada ketua-ketua daripada semua kumpulan telah pun wujud selama 20 tahun, dan kita sangat bergiat untuk mengeratkan tali perhubungan antara ahli kita. So dengan kejadian ini ialah slide-slide yang menunjukkan kegiatan kita yang meliputi banyak. Kita pergi ke kemah, kita pergi beri perkhidmatan kepada orang ramai, buat medical camp, dan banyak-banyak lagi perkhidmatan yang kita buat selama 20 tahun ini di kawasan-kawasan luar bandar dan sebagainya, untuk menunjukkan bahawa melalui perkhidmatan pun kita boleh menggalakkan perpaduan dan sebagainya. So baru-baru ini, oleh kerana kejadian ini, semua ketua-ketua ahli agama telah pun datang bersama, dan kita telah mengeluarkan press release. Press release itu mengatakan bahawa kita tidak sekali sokong mana-mana pihak yang akan menyindir ke ataupun menggunakan agama sebagai satu permainan dan sebagainya, supaya kita jaga perasaan semua orang, dan supaya kita dapat menggalakkan perpaduan. Dan kita, kalau ada sesiapa yang mungkin tidak begitu tepat atau tidak begitu terang, saya rasa kita harus menggalakkan pendidikan, kesedaran dan sebagainya. Okey, baik, saya nak dapat baru-baru kita. Ya, sebelum saya dapatkan pandangan daripada dua tetamu di studio, saya juga nak dapat pandangan komen ikhlas daripada Profesor Dr. Suresh sendirilah, daripada analisis, daripada pemerhatian, daripada apa yang Prof lihat sendiri. Apakah bila kita bercakap tentang perpaduan, apakah semangat kerjasama, semangat perpaduan di antara rakyat Malaysia tanpa mengira agama itu sebenarnya masih lagi kuat dan kukuh sebenarnya? Ya, saya sebenarnya sehingga hari ini telah melawat banyak negara. Arktik dengan Antartik saja saya tak pergi, tapi banyak negara dijemput. Baru-baru saya turun daripada Sri Lanka, selama 5 hari saya berada di sana. So saya lihat di semua negara pun Malaysia merupakan satu negara yang boleh memberi contoh bagaimana sebuah negara harus menguruskan perpaduan mereka. Jadi daripada kalangan masyarakat, saya rasa tidak ada masalah. 95% everybody is happy, everybody is good.
Tapi yang penting sekali, yang 1-2% itu yang mungkin akan buat sesuatu perkara itu, yang penting sekali, yang 50%, 55% daripada masyarakat biasa haruslah beri pendidikan atau haruslah beri pendedahan dan sebagainya, dan bukan meningkatkan isu-isu yang mungkin kecil. So kebanyakan daripada masyarakat is always peaceful, happy and joyful. Okey, menarik apa yang Prof Dr. Suresh sebut. Tapi barangkali kita dengar apa yang disebut oleh Profesor Suresh tadi itu ya. Kalau itulah situasinya, masih lagi ada cetusan peristiwa ataupun insiden yang berlaku bila kita bercakap tentang penghinaan terhadap agama itu sendiri. Biarlah tadi pun kita sentuh di mana silapnya. Adakah kerana undang-undang yang sedia ada, tak kiralah sama ada undang-undang syariah itu sendiri ataupun undang-undang kanun kesesaan itu yang sedia ada itu tidak mencukupi sebenarnya untuk mengawal situasi yang berlaku ataupun tidak menakutkan pihak yang melakukannya. Saya nampak dalam hal ini undang-undang itu yang paling akhir lah. Sebab perkara itu telah berlaku, baru undang-undang itu react. Jadi yang utamanya ialah penghayatan terhadap nilai agama itu sendiri. Jadi kalau seseorang yang menganut agama, maknanya agama itu adalah suatu perkara atau satu alat lah untuk kita sendiri mendidik diri itu supaya menghormati agama tu. Jadi di sini saya lebih kepada pendidikan lah. Pendidikan dalam jiwa dan penghayatan terhadap agama, satu. Keduanya, pendidikan dari segi kemoralannya untuk menghormati hak orang lain. Yang ketiganya, pendidikan dari segi kenegaraannya. Bagaimana seseorang itu apabila dia kasihkan negaranya, maka dia tidak membuatkan sesuatu itu yang akan menjadi api lah untuk kepada negaranya. Jadi tiga perkara ini, pendidikan ini penting. Dan kesedaran ini perlu kita kata perlu dididik dari rumah tangga lagi lah. Maknanya sekolah itu cuma jadikan sistem dalam persekolahan itu cuma untuk menambah apa yang telah dididik oleh keluarga. Tapi masalah kita sekarang ialah sejauh mananya keluarga itu mendidik dari segi kefahaman agama, dari segi hubungan antara agama, dari segi kecintaan kepada negara. Jadi ini perkara-perkara yang kita perlu berikan perhatian dalam pendidikan itu. Dan dari hal undang-undang ini, sama ada kecil, sikit atau berat atau ringan hukumannya itu adalah pada saya itu adalah persoalan yang kedua lah. Yang pentingnya ialah pendidikan itu dulu. Walau bagaimanapun kita tidak boleh mengabaikan peruntukan itu. Apabila undang-undang itu kan, bila ada suatu kesalahan, ia perlu ditegaskan. Ia perlu ditegaskan kerana ketegasan undang-undang ini juga adalah suatu pendidikan. Pada pandangan saya, bila undang-undang itu dilaksanakan dengan tegas, maka ia boleh menjadi satu bentuk pendidikan kepada masyarakat secara keseluruhannya. Jadi kelengkapan orang kata infrastruktur dari segi undang-undang ini juga perlu diperkasa. Maksudnya suatu undang-undang itu perlulah mempunyai hukuman yang setimpal dengan perbuatannya. Satu, sebelum saya terlupa, saya ingin juga menyatakan bahawa penghinaan terhadap agama ini, dia tidak semestinya menunggu masyarakat itu membantah. Tidak perlu ia mendatangkan kesan ke atas ketenteraman awam. Kesalahan kepada agama itu adalah kesalahan kepada agama. Maknanya apabila kita menerima kedudukan agama itu, sama ada Islam atau agama-agama lain di negara ini, agama itu perlu dijaga. Pendidikan kita kena letak bahawa agama itu perlu dijaga. Terutamanya kalau orang Islam perlu menjaga agama Islam tu. Kalau orang Kristian juga perlu menjaga agama mereka. Jadi di sini kita katakan, bila membuat suatu pernyataan, membuat suatu kelakuan, dia bukan sampai ketenteraman itu tergugat baru kita nak gunakan undang-undang tu. Maknanya contoh, kalau dalam undang-undang syariah ni, apabila orang mengejek agama,
atau membuat agama Islam itu dipandang hina, atau membuat undang-undang Islam itu dipandang hina, maka itu adalah kesalahan terhadap agama. Dia tidak ada elemen lain, ada masyarakat bangun, membantah, membuat perhimpunan apa dan sebagainya, baru kita nak ambil tindakan. Itu bukan. Jadi undang-undang ini ada dua fungsi. Satu untuk menjaga agama itu sendiri, satu untuk menjaga ketenteraman awam. Jadi di sini dari kombinasi pendidikan dan yang 2-3 layer yang saya sebutkan tadi, dari segi pelaksanaan undang-undang untuk menghormati agama itu sendiri, dan pada masa yang sama ada undang-undang untuk menjaga ketenteraman awam. Contoh kalau Seksyen 298A Kanun Keseksaan, ia adalah untuk menjaga ketenteraman awam supaya tidak berlakunya persengketaan enmity antara pihak-pihak. Dan kalau Seksyen 7 akta kesalahan syariah tu, ia lebih kepada menjaga kemuliaan agama Islam. Jadi itulah dalam beberapa dimensi yang kita boleh lihat dalam tingkah laku ini. Mungkin kalau kita dengar Dr. Sai ni, daripada apa yang disebut oleh Datuk Dr. Syam Rahayu, mungkin ramai di antara rakyat kita yang tidak memahami tentang adanya undang-undang yang mengawal perbuatan menghina agama lain dan sebagainya. Jadi apakah bila kita sebut tentang pendidikan itu, ianya belum lagi memberikan satu impak ataupun kesan yang kita harapkan sebenarnya, dan masih lagi ada kelompongan-kelompongan yang perlu dilihat secara serius oleh semua pihak yang terlibat. Baik, tentang isu hina agama ni, tak kira lah siapa pihak sama, orang Islam hina agama lain ataupun agama lain, penganut agama lain menghina agama ataupun melibatkan apa-apa penghinaan. Sebenarnya kalau kita lihat pendidikan seperti mana Datuk sebutkan tadi, pendidikan Al-Quran tu jelas cerita tentang isu hina agama ni. Bagaimana Al-Quran ajar kita reverse psychology, macam mana Al-Quran ajar kita tentang put your leg in their shoes. Contoh, dalam Al-Quran Allah sebut, wala tasubbul ladzina yad'una min dunillahi fayasubbullaha adwan bighairi ilmin. Allah kata jangan kamu hina orang yang menyembah selain daripada Allah, maka mereka akan hina Allah secara kezaliman dan tanpa ilmu. Maksudnya kita rasa agama kita betul dan kita nak hina agama lain, tapi cuba kita letak dalam jiwa kita bagaimana orang lain hina agama kita. Macam mana kalau kita kutuk peribadi seorang, kutuk agama seseorang, bagaimana pula kalau orang kutuk agama kita. Itu Islam dia bawa satu psikologi yang supaya kita berfikir impaknya. Kalau you tak suka kena macam tu, you jangan buat orang macam tu. Jadi saya rasa pendidikan tu perlu kita bawa dalam dunia realiti. Macam mana perasaan kita. Kalau kita tengok dekat dunia media sosial ni, bukan penginat agama saja ya. Yang orang Cina kutuk orang Melayu, orang Melayu kutuk orang Cina. Bila kena kutuk bangsa marah pula, tapi dia dalam masa sama 2 kali 5 juga. Dia pun hina juga bangsa orang, dia hina agama orang. Jadi kat situ kesedaran dari segi sudut bagaimana dia berada dalam kedudukan begitu. Bagaimana dia rasakan perkara ini perlu ada jiwa yang meresapi tentang penghayatan hidup harmoni ni. Bahawa kalau kita tak suka kena buat macam tu, kita jangan buat orang macam tu. Jadi itulah yang kita kata kena bawa dalam keadaan yang sebenar supaya mereka merasakan betapa peritnya hidup kalau dihina. Bagaimana terutamanya orang Melayu, orang Islam ni, agama ni macam mak bapak dia orang lah. Ya, kita tak boleh pantang sekali orang nak apa. Dan saya yakin penganut agama lain pun sama juga. Jadi dan kita tak suka kalau agama kita dihina, kita tak suka peribadi kita dihina, keluarga kita dihina. Begitu juga kita jangan melibatkan atas kepincangan dan negatif kita menghina orang lain. Okey, cuba kita dapatkan juga pandangan daripada Profesor Dr. Suraj dalam isu ini ya, sebenarnya Prof ya. Dari pandangan Prof sendirilah, selalunya kenapa seseorang itu boleh bertindak untuk menghina agama lain? Apa yang menjadi pendorong kepada mereka sebenarnya? Saya rasa formula yang kita harus pakai, tak tahu, kita tak kenal. Kalau kita tak kenal, kita tak sayang. Kita tak cinta. Okey. Jadi artinya kita mesti tahu, kita mesti faham. Jadi di dalam FGIS pun di dalam 20 tahun itu,
kita banyak kenal melalui Angkatan Belia Islam Malaysia. Mereka telah jemput kita untuk buka puasa dan banyak orang yang bukan Islam telah pun lawat masjid seperti Masjid Besi di Putrajaya. Kita bersama-sama buka puasa, bersama-sama doa dan sebagainya. Jadi ini memberikan apa? Kita tahu apakah sebenarnya yang berlaku di dalam satu masjid. Kita boleh menghayati keindahan di dalam satu masjid dan sebagainya. Kita juga jemput semua orang juga pergi ke lawat gereja ataupun kuil dan sebagainya. Maka dengan ini mereka dapat faham, dapat tahu, dapat kenal, dan dengan itu kita sayang kepada semua orang. Jadi modal FGIS ialah bukan kita mau takut ataupun bukan kita mau khawatir, tetapi kita sangat-sangat sayang kepada ahli-ahli member kita, sehinggakan kita telah wujudkan FGIS Orkestra, di mana ahli-ahli daripada semua agama telah datang untuk mewujudkan orkestra. Orkestra itu kita kena buat raptai. Kita kena banyak kali buat raptai. Dengan buat raptai yang banyak kali itu, ahli-ahli daripada semua agama kenal antara satu sama lain, dan dengan itu develop a fraternity. Juga FGIS juga telah buat drama. Dengan buat drama, kita kena buat raptai. Dan drama-drama ini kita telah pentas di banyak stage di Johor, di Melaka, Penang dan sebagainya. Dan mesej yang kita bawa ialah ahli-ahli yang mementaskan drama-drama ini ialah ahli-ahli yang datang daripada semua agama, tapi kita sanggup bekerja bersama untuk memberikan mesej yang begitu kuat kepada masyarakat. So dengan bersama-sama kita kerja untuk halat tuju yang sama, maka kita akan tahu, kita kenal, kita sayang. Okey. Jadi bila kita sayang seorang, kita tak akan menghina orang lain. Betul. Kita akan menyindir orang lain. Betul. Kita tak akan menyindir kepercayaan orang lain dan sebagainya. Okey. That's the formula lah. Okey, Prof, menarik. Baik, kita akan sambung lagi perbincangan ini, tapi seperti biasalah, kita akan rehat dulu buat seketika. Oh ya, kepada anda, saya percaya anda juga mungkin ada pandangan dan juga pendapat yang mungkin ingin anda kongsikan bersama dengan tetamu-tetamu yang berada di studio dan juga mungkin bersama dengan Profesor Dr. Suresh. Jadi gunakanlah dua talian yang kami sediakan kepada anda. Saya ulangi lagi, 03269797 26979767 dan juga 0326979768. Rehat dulu. Baiklah, kita kembali semula ke ruang bicara ini. Masih lagi bercakap tentang pelihara keharmonian beragama, perkukuh toleransi, tolak provokasi. Baik, ini tiba-tiba saya terfikir, kalau kita lihat kepada perkembangan yang berlaku, melibatkan stand up comedian itu, wanita yang telah pun dibawa ke mahkamah sivil, tetapi kemudiannya apabila ada pihak yang cuba membawa beliau ke mahkamah syariah, mahkamah syariah kata itu tidak perlu dilakukan, ditolak. Jadi mungkin hukuman yang telah pun dilakukan ataupun yang mungkin akan dijatuhkan di mahkamah sivil itu mencukupi sebenarnya. Tapi tak tahulah, ada yang bersetuju, ada yang kata kenapa ini berlaku. Mungkin Datuk boleh jelaskan. Kalau kita lihat dalam undang-undang kita ni, kita ada dua. Jadi yang itu yang jadi nak pergi kat mana-mana, mahkamah mana nak. Baik, kalau berkaitan juga, kita lihat pada perkara 7 lah, Perlembagaan Persekutuan mengelakkan daripada berlakunya perbicaraan berulang. Dalam bahasa undang-undang dipanggil double jeopardy, perbicaraan berulang pada kes yang sama. Jadi di sini bila kita kata kes yang sama tu, ni agak teknikal lah dari segi undang-undang ya. Itu pun ada perbincangan lah. Cuma dia kata kalaulah satu kesalahan tu fakta yang sama tapi kesalahan berbeza. Contohlah contoh orang tu dia merompak menggunakan senjata. Jadi satu kesalahan merompak, kedua merompak bersenjata.
Dan dalam merompak bersenjata tu, dia mempunyai kawalan kepada senjata tu. Merompak satu seksyen lain, mengawal kepada senjata itu ada seksyen lain dalam akta lain. Jadi dia boleh digunakan dalam kedua-dua akta tu. Maknanya pertama kita tuduh dia, contoh tuduh dia kerana melakukan rompakan. Rompakan itu bersenjata. Dan satu lagi bawa akta senjata api. Dia mempunyai kawalan kepada senjata tu. Fakta sama tapi kesalahan berbeza. Jadi dalam kes tu diputuskan, kes Jamali lama, kes lama, diputuskan boleh, maknanya boleh dituduh dalam dua kes berbeza tu. Jadi saya ialah mungkinlah pada pandangan penguatkuasa ataupun pendakwaan di Mahkamah Syariah ni mungkin difikirkan sudah memberi pengajaran pada seorang tu, dituduh satu lah, ada satu kesalahan. Tapi kalau kita mendalami dari segi peruntukan undang-undang, mungkin boleh juga kalau nak tuduh. Tapi itulah, pada saya mungkin cukup dituduh di mahkamah yang satu saja. Tapi kalau kita ikut dari segi undang-undang lah, maknanya boleh lagi kita bincang dari segi ni kan. Tapi cukuplah kalau diniatkan sebagai pengajaran, dan tidak perlulah kita panjang dan usahakan untuk pertuduhan yang berulang ini. Walaupun dia boleh, pada saya dari segi kelengkapan undang-undang, ia suatu yang dibolehkan kalau berpandukan kes yang awal tu. Tapi dalam kes ni mungkin kita dari segi mendidik masyarakat, mendidik orang Islam itu sendiri, satu pertuduhan itu mungkin memadai lah. Baik, saya juga nak dapatkan pandangan secara iklan daripada Dr. Syed Shahrizan, Tuan Syed. Itu memang sesuatu perbuatan itu yang nak saya sebut ni tak perlu dilakukan, tapi ianya telah berlaku. Bagaimana seseorang yang jelas menghina agama Islam itu sendiri disiarkan di media sosial dengan begitu berani dan sebagainya, dan akibatnya umat Islam yang lain yang marah dengan apa yang dilakukan oleh si A ni, mereka memukul si A ini, membelasah dia dan sebagainya. Dan kita ini pun kalau dibiarkan mungkin akan menjadi isu yang mungkin sukar untuk dikawal. Dalam situasi ini apa yang perlu kita fahami sebenarnya? Baik, tentang ni, isu ni bila kita pernah saya suarakan dekat media sosial, tak sepatutnya berlaku ataupun rakyat menggunakan kuasa sendiri untuk menghukum penjenayah. Jadi feedback yang sangat-sangat negatif lah. Netizen marah, tak puas hati, dia kata macam-macam tuduhan. Dia kata kalau bawa mahkamah nanti hukuman tak setimpal, baik kita bagi hukuman dulu. Macam-macam lah kan. Jadi kita tengoklah gelagat netizen dari segi sudut komen ni macam mana. Jadi saya cakap dari segi sudut hukum fiqh, fiqh Islam itu sendiri, kalau kita lihat dalam ulama-ulama yang menceritakan tentang siasah syariah ataupun qada islami, tentang hukuman mahkamah syariah itu sendiri, berkenaan apa saja hukuman, sekecil-kecil hukum takzir sekalipun, melibatkan jentik ke apa kalau ada lah kan, memang bukan kuasa rakyat, hanya khusus eksklusif pemerintah saja ataupun khalifah dan individu yang dilantik oleh pemerintah untuk menjalankan hukuman itu sendiri. Jadi sebab tu saya kata rakyat perlu beza antara kebenaran dan emosi. Kebenaran ataupun kesalahan yang memang kita nampak berlaku depan mata, itu kita tak nafikan itu kesalahan. Tetapi dari segi sudut emosi itu kita kena kawal. Tak semestinya apa kita lihat di depan mata kita, apa yang kita dengar sampai kepada kita adalah tepat. Mungkin kita tengok dia tu menghina Islam dan sebagainya, tapi dari segi sudut hukuman mungkin kita tersalah hukum. Kita tak tahu situasi sebenar apa berlaku di sebalik kenapa dibuat macam tu. Sebab itu dalam Ahkam Sultaniyah, Al-Imam Al-Mawardi dia kata pemerintah dia akan tangkap, dia akan siasat dahulu. Sebesar macam mana dosa sekalipun, sebesar mana, seberat mana sekalipun, dia akan siasat. Siasat kenapa cakap macam ni? Adakah masalah mental? Mungkin masalah dia kena paksa, kita tak tahu. Mungkin dia kena ugut. Jadi bila pihak itu sendiri yang
sudah berpuas hati yang diwakili oleh mandatkan oleh pihak pemerintah ataupun khalifah, maka barulah dijatuhkan hukuman yang setimpal, yang dirasakan sesuai. Kalau hudud, kalau tidak dijatuhkan hukum takzir yang mana ditentukan oleh pemerintah berdasarkan yang bersesuaian dengan dia. Jadi di sini kalau kita lihat macam-macam, hatta kalau kita nak kata seseorang itu murtad sekalipun, kata dia ni sah murtad, dia ni sudah terkeluar dari Islam, tak boleh kita secara sewenang-wenang kita terus tanya dia, sebab kena siasat. Dia kena siasat dulu. Mungkin dia makan pil tidur berlebihan, dia cakap macam tu, kita tak tahu, ataupun kena ugut dan sebagainya. Jadi siasatan secara menyeluruh dan adil perlu berlaku, maka barulah dijatuhkan hukuman. Jadi secara sepakat para ulama bahawa hukuman itu tidak boleh beradil di tangan rakyat, mestilah kuasa pemerintah itu sendiri untuk menentukan hukuman setimpal bagi setiap penjenayah. Okey, pandangan Profesor Dr. Suresh, saya juga nak tanya satu soalan. Mungkin ada kajian yang dibuat oleh FJIS sendiri. Selalunya Dr. Suresh, apa yang instigate ataupun apa yang mengakibatkan seseorang itu ataupun sekumpulan mereka itu sanggup menghina agama lain dan sebagainya? Apa tekanan sebenarnya yang selalu mereka alami? Pada pandangan saya, kebanyakan kali ialah salah faham. Okey. Satu perkara yang begitu kecil akan dibesar-besarkan oleh satu kumpulan yang mungkin akan menggunakan atau memperalatkan situasi itu untuk memajukan agenda mereka masing-masing. Itu pun boleh jadi juga. Okey. Jadi perkara yang penting sekali saya rasa, apabila sesuatu berlaku atau seperti ini, kita mesti berwas-was. Kita mesti lihat mengapakah sebab perkara ini berlaku. Adakah ini ada sebab udang di sebalik batu dan sebagainya. Dan kita juga tidak harus terlalu emosi. Artinya kita selalu di dalam segala perkara, dalam semua perkara, kita mesti analyze, kita mesti bertimbang rasa, kita mesti cakap. Tapi untuk saya, saat-saat perpaduan boleh kita nampak di masa-masa darurat, masa di banjir yang baru berlaku ni, banjir yang teruk sekali, sehinggakan berapa orang telah meninggal pun. Di situ kita lihat di Gurudwara, banyak orang datang sini, banyak orang daripada semua agama datang berkumpul di sana, masak bersama-sama, bungkus makanan, pergi ke tempat mangsa kebal dan mangsa banjir dan beri makanan, tak kira agama, tak kira pasal. Saya rasa inilah saat-saat perpaduan yang negara kita sudah capai. And this is beautiful, wonderful opportunity to see. Dan Malaysia betul-betul. Tetapi satu perkara seperti ini mungkin mencemarkan semangat yang kita ada itu. Tetapi saya rasa kita harus beri kepentingan yang lebih kepada saat-saat yang begitu. Seperti bila perkara itu boleh berlaku, mungkin kita adakan satu wawancara macam ini untuk merayakan semangat seperti itu. Maka kita akan bagi mesej bahawa perpaduan sangat penting dan segala pembangunan berasaskan kepada perpaduan. So inilah perkara di dalam sekolah, pendidikan. Jadi Profesor Datuk tadi cakap, pendidikan harus diberi. Daripada mana kita harus beri? Daripada sekolah. Daripada sekolah kecil, primary school, daripada sekolah tengah dan sebagainya. Yang penting juga Yayasan Perpaduan Malaysia juga mempromosikan rukun negara. Rukun negara itu sangat penting, dan bila kita sudah mengamalkan rukun negara ini dan menjadikan sudah masuk ke dalam sanubari kita, tiap-tiap hari kita akan hormat semua orang dan hormat kepercayaan mereka, kerana kepercayaan itu seperti apa Datuk Syed cakap tadi, adalah ibu bapa, tak kisah agama mana, adalah ibu bapa. Jadi bila sayang orang itu, kita akan sayang apa yang dia percaya, dan halat tuju yang semua itu akan dapat menghayati sesuatu wawasan yang begitu besar. Dan inilah sebenarnya semangat keluarga Malaysia yang Perdana Menteri kita cakap selalu tekan. Keluarga Malaysia ialah apabila kita menghayati segala aspirasi yang dipunyai oleh semua manusia. Yang tak kisahlah, tak kira agama mana. Baik.
Saya tertarik hati bila Prof Dr. Suresh menyebut tentang falsafah keluarga Malaysia. Ini pun menggali Datuk sesuatu yang perlu diberi perhatian serius. Kita tahu ramai rakyat Malaysia sebenarnya menyambut baik seruan falsafah keluarga Malaysia yang diumumkan ataupun diilhamkan oleh Amat Berhormat Perdana Menteri. Tetapi masalahnya kalau kita lihat secara ikhlas dan secara terbuka, sebenarnya kadang-kadang apa yang berlaku di dalam parlimen itu sendiri pun tidak menggambarkan tentang semangat perpaduan di kalangan rakyat Malaysia seperti apa yang kita mahukan. Ini bukan nak menghina ataupun menyalahkan mana-mana pihak, tetapi kerana kegairahan berpolitik itu juga kadang-kadang mengakibatkan berlakunya teguran-teguran, penggunaan perkataan-perkataan yang tak sepatut digunakan dan sebagainya. Datuk, bagaimana Datuk melihat isu ini? Dimensi perpaduan lah, kalau Prof Suresh tengok tadi dari dimensi perpaduan, saya fikir dia bermula juga dengan pemimpin. Jadi kita tak perlulah hangat-hangatkan suatu perkara pada saya lah. Hangat-hangatkan suatu perkara yang mengundang kepada perbincangan yang menzahirkan prejudis nanti tentang antara kaum dan sebagainya. Mungkin kalau kita boleh mendidik para pemain demokrasi juga untuk mereka memastikan bahawa agenda perpaduan ini bukan saja agenda kerajaan, tetapi agenda setiap diri pemimpin itu. Maka setiap kenyataan itu hendaklah berpaksikan kepada nilai-nilai perpaduan yang ada dalam perlembagaan. Kalau dikaitkan dengan agama ini, contoh kata kita lihat kepada perkara 3 Perlembagaan Persekutuan yang menyatakan bahawa Islam itu adalah agama bagi negara. Jadi itu juga hendaklah diterima secara hakikinya. Dan bahagian kedua dalam perkara 3.1 itu dia menyatakan agama-agama lain boleh diamalkan dengan aman dan damai. Maknanya formula yang kita ambil semasa kita nak merdeka itu adalah aman dan damai. Maknanya bila contoh di Malaysia ni, kalau kita lihat bercakap tentang bangsa atau kaum, dia memang terlalu rapat hubungan kaum dengan bangsa, kaum dan bangsa itu atau etnik itu dengan agama. Jadi bila diangkat persoalan bangsa, maka secara tidak langsung ia akan, secara langsung pun dia akan mengaitkan antara kaum itu dengan agama. Contoh Melayu dengan Islam, Cina dengan Kristian atau Buddha, Indians dengan Hindu. Jadi dia akan berkait dengan agama apabila diangkat mempersoalkan kaum dan sebagainya. Jadi inilah pun pada saya peranan penting yang perlu dimainkan oleh pemimpin-pemimpin. Saya nampak baru-baru ni ada juga satu kenyataan tentang penjawat awam yang ramainya Melayu. Itu sebenarnya ada sensitiviti dalam kalangan masyarakat Melayu sekalipun, masyarakat Melayu sekalipun ada peruntukan khusus dalam perlembagaan. Jadi bila dibicarakan secara terbuka begitu, ia akan mendatangkan rasa tidak selesa dalam kalangan masyarakat. Betul, itu perkara yang perlu kita bahaskan secara terbuka, tetapi peruntukan perlembagaan juga perlu dihormati dalam kedudukan itu. Jadi di sinilah saya nampak usaha atau agenda perpaduan adalah agenda semua pihak. Tidak kira kalau dalam konteks politik demokrasi ini dia adalah kerajaan atau dia adalah pembangkang. Mereka semua harus bercakap ke arah keperpaduan, bukan untuk melahirkan rasa renggang atau jurang antara kaum itu. Okey, kembali semula dengan apa yang berlaku Dr. Said tentang the stand up comedian sebagai satu contoh yang baiklah. Ada pandangan yang mengatakan bahawa itu hanyalah tidak ada unsur-unsur yang serius, kerana itu adalah unsur-unsur komedi sebenarnya untuk hiburan, dan ianya hanya untuk kumpulan yang kecil yang berada mungkin dalam kelab ketika itu. Tetapi ramai-ramai juga yang berpendapat bahawa mungkin satu hari nanti kalau dibiarkan, ianya akan menjadi satu perkara biasa yang boleh diterima oleh masyarakat Malaysia ini tanpa mengira agama bangsa. Jadi di mana bahayanya sebenarnya? Bahaya tu kita normalisasikan benda yang negatif. Kita tengok sekarang ni secara perlahan-perlahan, kalau kita tengok agenda nak menjauhkan masyarakat dengan agama,
mula-mula kalau kita lihat zaman Tok Nenek, benda ni sangat-sangat sensitif, benda ni tak boleh berlaku, benda ni ada patang larang ya. Tapi bila masuk zaman sekarang, dia sudah berubah. Dia berbeza sama sekali. Sama juga unsur-unsur yang kalau kita kata golongan-golongan yang songsang contohnya, dia sudah mula berani nak menyuarakan, sedangkan dalam undang-undang kita ada undang-undang syariah, kita ada undang-undang hatta sivil sekalipun menentang amalan-amalan gejala liwat dan sebagainya. Tapi ada yang makin berani untuk menormalisasikan, yang mana kalau kita tengok dalam dunia perfilman sekalipun, kita lihat ya, siap ugut sekali, kami nak sia-sia, tak nak sudah. Kalau you potong, you jangan siakan macam tu. Itu semua agenda untuk meraihkan golongan songsang ataupun budaya negatif. Dan satu hari nanti masyarakat ataupun generasi akan datang melihat perkara ni normal, perkara ni biasa, sedangkan memang jelas tidak ada unsur-unsur kemaafan, perkara-perkara yang jelas, secara jelas dalam Al-Quran, dalam hadis yang menyatakan ia adalah haram dan sebagainya. Jadi kalau kita lihat benda tu normal, dan bila dia rasa benda tu normal, bila ada halangan, ada pemberontakan. Itu yang kita lihat tu. Macam mana saya nak mencelah di sini apa ni Dr. saya kebetulan saya sentuh tentang filem. Baru-baru ni tersebar juga berita bagaimana sebuah filem yang dibawa masuk ke negara kita ini, satu filem yang cukup popular sebenarnya, tetapi syarikat yang mengeluarkan ataupun yang membawa masuk filem itu menarik balik filem itu daripada tayangan kerana ada bantahan daripada pihak tertentu atau lembaga penafis filem mengatakan bahawa ianya menggalakkan LGBT. Jadi apakah tindakan tegas seperti ini yang kita perlukan sebenarnya? Ya betul, kita menyokong penuh dan perkara-perkara macam ni kita lihat ketegasan pihak kerajaan untuk membendung perkara-perkara negatif ini supaya tidak dapat dipamerkan ataupun diperlihatkan oleh masyarakat, terutama generasi-generasi yang masih kanak-kanak ni. Jadi kita tak nak bawa unsur-unsur yang boleh merosakkan status sosial masyarakat kita itu sendiri. Dan saya rasa ketegasan pihak kerajaan, sebenarnya pihak kerajaan masih berlembut lagi, masih berlembut. Maksudnya kalau kita lihat banyak negara-negara umat Islam, banyak yang haramkan terus. Kebanyakan Timur Tengah memang tak benarkan langsung. Jadi kita ni masih lagi okey, potong part ni, potong part ni. Tapi pihak tuan punya filem tu masih berdegil dan nampak sangat kita tahu agenda dia nak menormalkan perkara macam tu. Jadi kalau dibiarkan, kalau kita tak kekang macam standard komedi ni, jadi isu-isu hina agama tu kau biasalah, macam berlaku dekat Perancis. Perancis negara yang terlalu sekular, kesan daripada revolusi yang memisahkan antara politik dengan agama, dan dibawa sampai sekarang bahawa tidak boleh ada unsur agama dalam politik. Bahkan menghina agama mana-mana, bukan Islam saja, Yahudi, Kristian kat Perancis tu dianggap sebagai kebebasan bersuara. Dan kita tak nak benda ni berlaku dekat Malaysia. Hina bangsa Melayu, hina bangsa India, Cina, agama, apa-apa agama atas dasar freedom of speech. Kita tak nak macam tu. Kita ada freedom of speech seperti mana Datuk kata awal-awal kita tadi, tapi ada had tertentu. Sama juga dalam Islam ada freedom of speech. Even perempuan pun boleh kritik khalifah depan-depan orang ramai. Sayyidina Umar kena kritik dengan seorang wanita. Maksudnya bebas, tapi ada had dia. Nak kritik pemimpin boleh, nak kritik tuanku pun boleh, tapi cara beradab. Kami dekat Facebook sekalipun, pejabat mufti wilayah tu, kadang-kadang kita tunjuk pada Sohibul Samah Datuk, tengok lagi komen-komen orang tak puas hati. Terbiarkan, biar mereka nak kritik, biarkan, asalkan cara yang baik. Mungkin kita boleh ambil juga pandangan mereka dari segi sudut perkhidmatan dan sebagainya. Okey, sayang sekali semakin menarik perbincangan ini, tapi ialah masa seperti biasalah mencemburui kita. Jadi kita terpaksa berpisah di sini, tapi apapun jutaan terima kasih kepada Profesor Datuk Dr. Syam Rahayu, kepada Dr. Syed Syahrizan, dan tentunya juga kepada Profesor Dr. Suresh Kumar yang kita hubungi melalui kemudahan Skype. Tetapi insyaAllah mungkin jugalah selepas ini kita bincangkan lagi tentang isu ini, kerana isu ini juga bagi saya merupakan satu isu yang perlu sebenarnya diberi perhatian yang serius oleh semua pihak. Jadi terima kasih kepada anda yang menumpukan perhatian bersama kami di Ruang Bicara ini, dan seperti yang selalu kami janjikan, Ruang Bicara akan terus berbicara bersama anda dari masa ke semasa. Kita jumpa lagi.